Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Ustaz Rahman. InsyaAllah sebelum kita memulakan pembelajaran kita, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Tanda tangan bersama-sama dengan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah kita dapat meneruskan pembelajaran kita seperti biasa. Ustaz harapkan semua dalam keadaan bersedia untuk kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar seperti biasa dalam mata pelajaran pendidikan Islam, iaitu di dalam bidang Jawi. Dan hari ini kita akan belajar tentang cara menyambung huruf-huruf hijaiyah, okey, ataupun huruf-huruf Jawi. Okey, ada huruf Jawi yang kita boleh sambung di hadapan dan di belakangnya, dan ada yang huruf Jawi kita tak boleh sambung di depan, yang tidak boleh disambung belakangnya, dan ada huruf Jawi yang tidak boleh disambung di depan ataupun di belakang. Okey, jadi kita akan melihat apakah huruf-huruf yang boleh bersambung ataupun huruf-huruf yang tidak boleh bersambung pada slide yang seterusnya. Baik, tajuk pada kali ini adalah bentuk-bentuk huruf. Okey, bentuk-bentuk huruf. Okey, bentuk-bentuk huruf. Jadi dalam pelajaran bentuk-bentuk huruf ni kita akan lihat dan kita akan mempelajari tentang cara menyambung dan mengenal huruf-huruf yang boleh bersambung di depan ataupun di belakangnya. Baik, kita mulakan dengan jadual yang pertama. Okey, pada jadual yang pertama awak dapat lihat huruf-huruf yang kotak yang berwarna biru ni huruf-huruf yang boleh bersambung. Okey, huruf-huruf yang boleh bersambung di depan dan di belakang. Okey, di depan dan di belakang. Kalau awak lihat, boleh bersambung di dalam tiga keadaan. Okey, di dalam tiga keadaan. Okey, keadaan yang pertama di awal. Keadaan yang pertama di awal, yang kedua di tengah, dan yang ketiga di akhir. Okey, contohnya dia telah berikan contoh sekali. Okey, contohnya ba. Okey, ba di depan. Okey, selepas itu ba di tengah, boleh, dan ba di hujung. Okey, boleh bersambung. Ada beberapa huruf, ada banyak huruf yang boleh disambung. Contohnya huruf ba, ta, sa, huruf nun, huruf ya, fa, pa, qaf, dan huruf-huruf yang lain. Okey, ada banyak huruf yang boleh disambung di depan, di awal, di tengah dan di hujung. Okey, kotak biru ni saya ingatkan semula, kotak biru ni adalah huruf-huruf yang boleh disambung sama ada di awal, di tengah ataupun di hujung perkataan. Okey, kalau di awal perkataan macam inilah contoh dia di awal. Okey, di tengah ini contohnya, dan di hujung adalah yang ini. Okey, kotak-kotak biru ni adalah huruf-huruf yang awak boleh sambung hurufnya sama ada di awal, di tengah ataupun di hujung. Okey, awak boleh lihat contoh-contoh huruf berkenaan untuk awak buat aktiviti selepas ini. Okey, semua huruf-huruf yang berada di dalam kotak biru ni huruf-huruf yang boleh disambungkan sama ada di awal ataupun di tengah ataupun di hujung. Baik, kita akan lihat pada slide yang seterusnya. Di sambungannya masih juga yang sama. Okey, apabila awak lihat kotak yang berwarna biru, awak kena ingat huruf-huruf yang kotak berwarna biru adalah huruf-huruf yang boleh disambung di awal, di tengah ataupun di akhir kalimah. Okey, contohnya telah diperlihatkan di sini. Okey, contoh-contoh yang awak lihat tu adalah contoh-contoh huruf yang boleh disambung pada ketiga-tiga keadaan sama ada awal, tengah ataupun akhir. Okey, tengah, awal ataupun akhir. Okey, contohnya ha. Okey, tu di awal. Di tengah macam mana ha? Di tengah. Di hujung macam mana? Bulat pula macam tu.
Okey, kita boleh lihat contohnya. Okey, contoh. Huruf nya sebagai contoh. Hurufnya sebagai contoh, dia ada 3 keadaan yang sama, iaitu hurufnya di awal. Okey, hurufnya di awal 3 titik. Selepas itu di tengah 3 titik dan di hujung dia berbeza. Okey, dia di hujung bukan berkeadaan begini, titik di bawah, tetapi titik di atas. Okey, hurufnya titiknya di atas pada hujung kalimah. Dia sama dengan huruf tha. Bezanya adalah bentuk. Bentuknya lebih kepada huruf nun. Okey, bentuknya lebih pada huruf nun, jadi kena bulat macam tu. Okey, 3 titik dan bulat seperti itu. Baik, itu tadi adalah kotak yang berwarna biru. Awak kena ingat dan awak kena set dalam fikiran awak. Awak kena set dalam mind awak yang kotak berwarna biru adalah kotak ataupun huruf-huruf yang boleh disambung pada awal, tengah dan di akhir kalimah. Seterusnya adalah kotak yang berwarna kuning. Okey, kotak yang berwarna kuning. Awak dapat lihat kotak yang berwarna kuning. Kotak-kotak yang berwarna kuning adalah huruf-huruf yang tidak boleh disambung pada hujung kalimah. Okey, kotak yang berwarna kuning, pada warna kuning di hujung kalimah tidak boleh bersambung. Di hujung tak boleh sambung. Okey, di hujung kalimah tidak boleh sambung. Yang ini pada awal, tengah, akhir, semua ni boleh sambung. Semua ni boleh sambung. Tetapi yang berwarna kuning, hujungnya tidak boleh bersambung. Hujung tidak boleh bersambung. Okey, maksud hujung tu macam mana? Ustaz bagi contoh satu. Contohnya huruf ra. Okey, ataupun huruf za. Di hujungnya tidak boleh disambung. Contohnya roti. Okey, ra dan waw. Dua-dua tak boleh sambung. Ni awal huruf. Ini depan ni hujung huruf. Okey, roti. Okey, ra ni. Awalnya tak boleh sambung. Awalnya tak ada kawan. Hujungnya pun tak ada kawan. Dia tidak boleh bersambung di hujung kalimah. Di awal boleh. Contohnya air. Okey, Ustaz padam dulu. Okey, contohnya air. Air. Okey, boleh disambung. Itu di awal. Maksudnya di awal. Kalau di hujung macam tadilah roti. Hujung roti ra tu tak boleh. Depan ni tak boleh ada sambung. Maknanya huruf ra tu dalam keadaan macam ni, awak tak boleh sambung contohnya ra dengan alif. Ra dengan alif. Awak tak boleh sambung ra alif macam tu. Tak ada. Ni salah. Yang betul adalah ra, satu lagi alif. Seperti itu. Okey? Awak kena ingat kotak yang berwarna kuning, huruf ataupun kalimah yang di belakangnya atau di akhirnya tidak boleh disambung sama sekali. Sama ada akhir ataupun tengah, tak boleh disambung sama sekali. Awak kena ingat. Baik, seterusnya kotak yang berwarna hijau. Kotak berwarna hijau adalah contoh bagi huruf yang tidak boleh disambung sama ada di depan, di tengah ataupun di akhir. Okey, depan, tengah atau akhir. Okey, hurufnya satu saja, hamzah. Okey, huruf hamzah. Depan tak boleh sambung. Tengah sini pun tak boleh sambung. Dan yang di hujung pun tak boleh sambung. Okey, ketiga-tiga keadaan itu tak boleh disambung dengan huruf-huruf yang lain. Okey, tidak boleh disambung dengan huruf-huruf yang lain. Dia tunggal, bersendirian. Okey, dia tidak bersambung. Okey, baik, Ustaz ulang semula. Awak kena ingat kotak yang berwarna biru, huruf-huruf yang boleh disambung dalam tiga keadaan, iaitu keadaan awal, tengah dan akhir. Kotak yang berwarna kuning hanya boleh disambung pada awal dan di awal sahaja. Okey, tengah dan akhir tidak boleh disambung. Dan kemudiannya kotak berwarna hijau tidak boleh disambung dalam ketiga-tiga keadaan. Okey, tidak boleh disambung dalam ketiga-tiga keadaan. Baik. Itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Baik, seterusnya. Apakah aktiviti kita pada kali ini? Awak boleh lihat dalam buku aktiviti seperti biasa.
Di dalam muka surat 66 dan 67, hari ni ada banyak sikit kerja yang awak kena lakukan. Kita ada 5 muka surat yang awak kena buat. Kalau awak tak dapat siapkan pada hari ini, awak boleh sambung pada hari Khamis ataupun hari Jumaat. Okey, awak ada 3 hari bahasa bersama dengan ustaz. Awak boleh gunakan waktu tu untuk menyiapkan kerja yang ustaz berikanlah. Baik, kita lihat pada muka surat yang pertama, muka surat 66. Muka surat 66 arahannya adalah cantum suku kata menjadi perkataan. Okay, cantum suku kata menjadi perkataan. Jadi awak kena cantumkan. Ketiga-tiga ni awak kena cantumkan. Baik, cantumkan dalam keadaan yang tepat dan betul. Okey, yang tepat dan betul. Contohnya. Baik, contohnya awak kena ingat tadi. Huruf yang boleh sambung berwarna biru, yang di belakangnya dan tengah tidak boleh sambung warna kuning, dan huruf yang tidak boleh sambung ketiga-tiga keadaan huruf hamzah saja. Contohnya ba. Okey, bara dan bawa. Jadi awak kena tulis semula. Ba ra. Ba wa. Baik. Kalau huruf tu boleh bersambung, contohnya pipi. Pipi ni boleh sambung. Okey, dua keadaan ni boleh sambung. Jadi awak kena sambunglah. Pipi. Okey, ustaz minta maaf. Ustaz menggunakan tangan untuk menggunakan jari ustaz untuk tulis. Jadi tulisan ustaz kurang kemas. Ustaz tak ada menggunakan pensel ataupun pen. Baik. Itu tadi. Okey, kalau huruf tu boleh sambung, awak kena sambungkanlah. Kalau huruf tu tidak boleh bersambung, awak tidak perlu untuk sambungkan. Okey. Baik. Yang seterusnya muka surat 67. Muka surat 67 arahannya adalah bulatkan perbezaan dan tulis semula benda yang hilang dalam rajah B. Hilang dalam rajah B maknanya awak kena bulatkan. Okey, bulatkan. Contohnya gambar bola. Okey, kat sini ada bola. Jadi awak kena bulatkan dalam gambar B. Gambar apa yang tak ada, awak bulatkan dekat dalam gambar rajah A ni. Okey, gambar rajah A ni awak bulatkan. Gambar bola tak ada. Pasu. Okey, contoh apa lagi? Buku. Okey, dan ada lagi gambar-gambar yang lain, awak perlu carilah. Baik. Apa yang awak kena buat? Awak kena tulis semula. Contohnya depannya ada perkataan su. Apa tadi? Kita dah bulatkan gambar apa? Pasu. Jadi pasu. P-A pa, S-U-S-U, pasu, pa alif. Okey. Jadi awak isi di tempat kosong ni pa alif. Okey. Dan di garisan ni awak kena sambung semula. Pasu. Okey, sambung semula. Okey, sambung semula. Perkataan yang awak tulis dalam kotak tu, awak jadikan satu perkataan yang sempurna, pasu, pada garisan yang disediakan. Contoh lain, nombor 2. Lam alif, apa depannya? Okey, apa yang kita dah bulatkan? Okey. Laci. Okey, gambar laci ni contohnya. Laci, ca, ya. Okey, jadi awak tulis semula laci. Okey, itu perkataannya. Itu contoh yang ustaz berikanlah. Baik, awak boleh lihat pada muka surat yang seterusnya. Muka surat 68 dan 69. Baik, muka surat 68 arahannya adalah bina perkataan mengikut suku kata. Awak kena bina mengikut suku kata. Okey, awak lihat gambar yang ada dekat atas ni. Okey, awak samakan. Contohnya gambar yang pertama ni dengan sini. Kan sama? Awak ikut saja. Okey, contohnya gambar donat dengan gambar cupcake ni. Gambar donat, gu. Gambar cupcake, la. Jadi apa? Awak sambung perkataan yang dekat bawah ni, ada garis ni, gu. Gula. Contohnya gambar pertama, la. Lepas tu gambar roti ni, ri. Awak tulis semula. Okey, tulis semula, la, lari. Okey, itu muka surat 68. Baik, kita lihat pada muka surat 69. Baik, muka surat 69, bulatkan suku kata mengikut
bulatkan suku kata yang betul dan tulis. Bulatkan dan awak kena tulis. Contohnya gambar pertama gambar topi. Okey. Mana perkataan yang betul? Topi, T-O-P-I-P, topi. Jadi ta waw. Bulatkan. Lepas tu tulis semula. Topi. Okey. Itu adalah contoh yang pertama. Topi. Okey, perkataan topi. Dan seterusnya awak buatlah. Okey, ada 5. Okey. Baik, kita lihat pada muka surat yang seterusnya. Muka surat yang terakhir awak kena buat adalah muka surat 70. Okey, muka surat 70 apa yang awak kena buat adalah awak kena tandakan, okey, tandakan pada tulisan yang betul. Contohnya nombor 1, minum. Mana yang betul? Ini betul ke? Bersambung ke semua perkataan? Ini? Okey, jadi yang betul adalah nombor 1, minum. Contoh nombor 2, gambar pizza. Okey, pizza. Betul ke ejaan macam ni? Betul ke ejaan macam ni? Okey, yang betul adalah ini, jadi awak tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, baik, awak selesaikan sehingga ke soalan yang nombor 6. Baik, jadi awak kena ingat semula perkataan yang boleh bersambung. Awak boleh lihat di dalam kotak yang berwarna biru. Huruf yang di tengah dan di hujungnya tidak boleh bersambung, kotak warna kuning. Dan huruf yang tidak boleh sambung dalam ketiga-tiga keadaan adalah huruf hamzah ataupun kotak yang berwarna hijau. Okey, awak kena ingat tu. Pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara untuk menyambung huruf-huruf jawi secara betul dan tepat. Baik, jadi sekadar itu sahaja dari Ustaz untuk kali ini. Kita akan berjumpa pada kelas yang akan datang selepas cuti sekolah. InsyaAllah Ustaz harapkan semua menjaga kesihatan masing-masing. Dan kita doakan semoga keadaan kembali kepada sedia kala, insyaAllah. Dan Ustaz harapkan semua dalam keadaan baik. Dan Ustaz doakan semoga sentiasa menjaga solat dan menjaga adab-adab awak semua di rumah. Kita akan berjumpa pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.